A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min fazli rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, sama sekali lagi kita memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada masa ini, ketika ini masih lagi kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat kepada kita, dipanjangkan umur kita, seterusnya dimurahkan rezeki kita, dan sekali lagi dapat kita bersama membuat sedikit ulang kaji berkaitan dengan pelajaran yang kita sudah pelajari, iaitu berhubung dengan solat. Sebagaimana yang kita maklum bahawa solat ini adalah tiang agama, dan ibadah inilah yang menjadikan satu ibadah yang sangat penting bagi diri kita, di mana kalau sekiranya kita mendirikan solat, di mana kita menegakkan agama, dan kalau sekiranya kita meninggalkan solat, seolah-olah kita meruntuhkan agama. Jadi saya akan sambung lagi mata pelajaran kita ataupun perkara yang kita sudah bincang, iaitu dengan kita berpandukan kepada kitab kita lah, iaitu kitab Hidayatus Sibyan, yang pada kali ini kita akan sambung masuk kepada perkara yang seterusnya. Dalam, kalau tuan-tuan ada kitab ni, boleh kita semak pada fasal 9, iaitu perkara-perkara ataupun beberapa yang disunatkan, iaitu selepas kita mengerjakan solat. Jadi perkara yang kita nak bincang pada malam ini ialah berkaitan dengan perkara-perkara sunat, yang mana perkara-perkara yang rukun dan perkara-perkara yang wajib sudah kita pelajari pada pelajaran kita yang lepas, terutama berhubung dengan rukun solat, iaitu rukun solat kita yang 13, kan. Jadi ini kita dah bincang, dan juga kita sudah melebarkan sikit perkara yang berkaitan dengan solat musafir, kemudian solat berjemaah, dan juga perkara yang berkaitan lah. Jadi ini kita ambil sikit sentuh berhubung dengan salat ataupun perkara-perkara yang kita sunat melakukan selepas kita mengerjakan solat fardu 5 waktu. Jadi ada banyak perkara kadang-kadang kita perhatikan, berbagai-bagai cara, berbagai-bagai amalan kita buat selepas kita mendirikan solat sembahyang 5 waktu. Terutama sekali itu kalau sekiranya kita mengikuti sembahyang berjemaah ataupun solat berjemaah, saya ingat perkara-perkara yang kita laksanakan tidak lagi lah. Tapi kalau kita sembahyang berseorangan, kemungkinan kita ada beberapa perkara tambahan ataupun beberapa perkara sunat yang boleh kita tambah untuk kita memperbanyakkan lagi amalan kita. Sebab apa? Sebab amalan yang wajib ni memang sudah difardukan. Mau tak mau kita kena laksanakan. Tetapi amalan sunat ini adalah satu amalan tambahan yang menyokong kepada amalan wajib kita. Dan juga dia punya fadilat dia, kita tidak tahu sejauh mana Allah Ta'ala nak bagi ganjaran kepada kita. Jadi oleh itu kita perlulah ambil beratlah berkaitan dengan perkara-perkara sunat ni, terutama sekali selepas kita solat. Banyak perkara-perkara yang kita perhati kadang-kadang habis saja solat, kita tak dan lagi nak apa, nak berwirid, terus saja terus kita keluar. Jadi ini satu daripada perkara yang boleh merugikan kita.
Sebab apa? Sebab Nabi selepas solat dia tidak terus bangun, dan kadang-kadang kalau sahabat bangun awal pun Nabi akan bertanya, ada apakah perkara sebab ataupun sebab-sebab yang mereka itu bangun dan juga meninggalkan seberapa segera setelah menyelesaikan solat berjemaah. Jadi kita tengok sikitlah perkara yang berkaitan dengan perkara selepas solat fardu, iaitu selepas kita bagi salam lah. Jadi ada beberapa ayat Quran lah yang menguatkan amalan kita ni selepas kita mendirikan solat ni, iaitu yang pertama firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Jadi dalam solat tadi memanglah perkara yang fardu, dan ada juga lah perkara-perkara sunat seperti sunat ayat, sunat ayat yang kita laksanakan di samping kita melaksanakan perkara-perkara fardu ataupun perkara-perkara wajib. Tapi selepas itu juga kita ada lagi peluang adalah bagi kita beberapa ganjaran selepas kita mendirikan solat tadi ataupun selesai kita solat dan kita dipanggil sebagai berwirid lah. Jadi itu satu daripada ayat Quran lah yang menggalakkan kita beramal dengan menyebut nama Allah sebanyak mungkin selepas kita mendirikan solat. Dan dalam ayat yang lain juga antara juga memberitahu kepada kita, iaitu dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Ini kita biasa dengar dah. Ini yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la li-ayati lil albab الذي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ini satu lagi Quran yang menguatkan kita untuk kita melakukan beberapa perkara sunat selepas kita mendirikan solat. Sesungguhnya pada kerajaan langit dan bumi, maksudnya, dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Inilah di antara ayat-ayat Al-Quran yang menguatkan kita untuk kita beramal, bukan setakat kita mendirikan perkara yang fardu, tapi juga kita melaksanakan perkara-perkara yang sunat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama selepas kita melaksanakan solat fardu secara berjemaah. Jadi dalam perkara berhubung dengan zikir selepas solat ni, kita biasa laksanakan, dan kita juga banyak mendapati beberapa bacaan lah yang berkaitan dengan perkara-perkara selepas zikir-zikir selepas kita mendirikan solat fardu. Jadi kita tengok sikit lah apa perkara tersebut, yang mana perkara itu sebenarnya dilaksanakan oleh junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma peraturan kedudukan itu disusun oleh ulama. Disusun oleh ulama cara macam mana kita nak menyempurnakan bacaan-bacaan tersebut. Tapi walau bagaimanapun kita kenal pastilah
segala bacaan-bacaan yang disediakan itu adalah di dalam bahasa Arab. Dan kita juga boleh membaca secara bahasa Melayu lah, tetapi adalah lebih afdal kita membaca secara Arab. Walau bagaimanapun, zikir-zikir dan doa-doa yang kita baca selepas solat itu, apabila dia berbahasa Arab, maka kita perlulah mengikut kaedah-kaedah bahasa Arab itu sendiri. Jangan kita sebut tidak lari daripada sebutan huruf yang sebenar. Kalau huruf zal dia huruf zal lah, kalau huruf ha dia huruf ha lah. Jadi jangan kita lari daripada itu, supaya maksud zikir kita tadi tidak lagi di apa yang dikehendaki. Jadi itu kita kena ambil perhatian lah. Jadi sebagaimana yang kita biasa dengar, yang disusun oleh para ulama, iaitu kalau kita tengok dalam kitab kita ni, beberapa perkara yang disunatkan, yang A itu sunat meletakkan akan tangan kanannya atas ubun-ubunnya. Maknanya selepas kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita pandang depan, kita letakkan tangan. Mengikut tuan kitab ini, Hidayatus Sufyan ni, letakkan tangan, kemudian kita baca Allahumma azhib anni alhamma wal hazan. Disunatkan, disunatkan kita letak sini. Lepas tu baru kita basuh, sapu muka kita, Dan sunat kemudian daripada memberi salamnya, meletakkan tapak tangan kanannya atas ubun-ubunnya, dan sunat membaca padanya, Allahumma azhib anni alhamma wal hazan. Itu di antara bacaan lah, ataupun doa yang kita disunatkan membaca mengikut kitab inilah. Dan juga bahagian B itu kita membaca beberapa wirid. Jadi wirid ini sebenarnya banyaklah. Kalau kita perhatikan dalam kitab ni juga, kita ada wirid yang pertama itu, kemudian sunat membaca beberapa wirid, iaitu seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli hal. Itu satu daripadanya lagi lah. Selepas kita baca tadi, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli hal. Itu di antara apa yang telah disarankan oleh tuan kitab ini untuk kita melaksanakan. Kemudian barulah kita menyebut Astaghfirullahalazim, 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 3 kali lah. Dan seterusnya baru kita baca doa-doa yang seterusnya. Tapi apabila kita perhatikan dalam amalan-amalan yang terkemudian inilah, ada banyak lagi beberapa tambahan yang boleh kita laksanakan, yang juga dilakukan oleh junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi susunan-susunan itu berdasarkan kepada apa yang telah disyurkan oleh ulama-ulama lah. Jadi kalau kita tengok dalam kitab yang agak ni iaitu kitab karangan Imam Nawawi, iaitu Al-Azkar. Kitab Al-Azkar ni ada juga menceritakan beberapa perkara lah yang berkaitan dengan bagaimana kita nak melaksanakan perkara-perkara yang sunat selepas kita mendirikan solat. Kita tengok sikit. Jadi zikir-zikir setelah solat ini, para ulama bersepakat atas anjuran membaca beberapa zikir setelah solat. Jadi banyak sekali hadis sahih tentang zikir-zikir dengan berbagai jenis. Di sini kami akan menukilkan zikir-zikir tersebut. Maknanya kitab ini akan memastikanlah, menentukan apakah zikir-zikir yang kita nak laksanakan. Selalunya apabila kita habis saja kita baca, kita bagi salam saja, kita dengar imam baca. Kalau dalam ni imam baca, iaitu satu doa. Qulilhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min az-zil wa kabbirhu takbira. Yang itu adalah satu di antara zikir ataupun doa selepas
kita membaca. Kalau kita tak baca pun tak ada masalah ya. Cuma kalau kita boleh baca lagi baiklah. Sebab itu ya adalah ayat Quran sebenarnya. Ayat Quran dalam surah Al-Isra, ayat yang terakhir 111. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat sana, kemudian boleh hafalkanlah. Qulillahum lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz-zil wa kabbirhu takbira. Tu. Jadi yang bermaksud itu segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu, ya, dalam kerajaannya, dan tiada memerlukan pertolongan daripada daripada kehidupan dan itu yang Allah yang sebesar-besar, yang sebesar-besarnya. Maknanya di sini menunjukkan bahawa pengakuan kita lah kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa selepas kita solat kita menegaskan lagi lah kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam selepas kita memberi salam tadi. Itu satu dan begitu juga dengan apa yang saya kata tadi, kita boleh lepas itu kita angkat tangan kita letak, kemudian kita baca doa yang saya sebutkan tadi, dan seterusnya kita membaca seterusnya doa-doa yang lain seperti astaghfirullahalazim, 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 iaitu ya. Jadi dalam kitab ini juga diterangkan kepada kita, iaitu dalam Sahih Bukhari, dalam kitab ini juga diberitahu bahawa yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ini yang mengatakan bahawa meninggikan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai solat wajib telah terjadi di zaman Rasulullah. Bermakna ada di antara, kalau kita perhati selepas solat, kadang-kadang bagi kita mazhab Syafi'i ini tidak ada masalah lah. Sebab apa? Apabila kita saja, maka imam pun membaca zikir dengan suara yang agak jahar sedikit, ataupun agak kuat sedikit untuk memberitahu kepada kita apakah ayat-ayat ataupun doa-doa yang kita nak baca bersama dalam dalam selepas perkara sunat selepas kita mendirikan solat tadi. Contoh satu macam saya kata tadi, astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu satu daripadanya lah dan kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu sebanyak 3 kali. Kan? Ini pun ada diberi tahu dalam kita punya dalam sunnah-sunnah yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok juga ada beberapa perkara lagi lah yang kita nak baca selepas zikir-zikir itu tadi. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, kan? Yang itu kita baca 10 kali. Disunat kita membaca 10 kali. Dalam riwayat memberitahu bahawa kita hendaklah membaca sebanyak 10 kali dah. Jadi kalau kita perhatikan di situ 10 kali itu kita baca secara sungguh lah, iaitu kita bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dan kita kena kira kira dengan jari kita ni. Kalau tidak nanti dia tak mau kurang dan tak mau lebih. Kalau 10 lah, kan? Itu jadi kita meyakinkan apa yang kita baca tadi, supaya kita dalam masa yang sama apabila kita baca itu tadi, kita akan juga mengetahui apakah maksud ayat-ayat tersebut. Jadi eloklah kita tengok dia punya pengertian dia, supaya kita lebih khusyuk kita untuk kita berdoa. Yang maksudnya tiada Tuhan yang patut disembah selain daripada Allah semata-mata, yang tiada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan dan pujian. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu.
Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang engkau berikan, dan tidak ada pula yang memberi apa yang engkau cegah, dan tidak pula menafikan kekayaan seseorang di sisimu. Jadi bermakna di sini kita membaca zikir-zikir tersebut supaya kita dapat menguatkan lagi kita punya tumpuan kita ataupun kita punya amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di antara tambahanlah 10 kali. Kemudian lepas itu kita ada digalakkan kita membaca di dalam solat maghrib dan juga solat subuh. Itu tambahan daripada Allahumma ajirna minan nar. Itu kalau sekiranya kita jadi imam lah, iaitu berjemaah. Kalau tidak, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Diriwayatkan bahawa kita baca itu sebanyak 7 kali. Ada di antaranya yang diriwayatkan sama ada 3 ataupun 7, tapi dikuatkan kepada 7 kali. Itu pada selepas sembahyang maghrib dan juga selepas sembahyang subuh. 7 kali. Di sini ada diterangkan dalam zikir-zikir ini, satu daripadanya iaitu kalau kita tengok daripada hadis yang pertama daripada Sauban radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai bersolat, baginda beristighfar 3 kali. Kemudian mereka menyebut Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam ayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata dar salam tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Jadi di situ ada ayat yang ataupun doa-doa yang kita nak baca lah, tapi dalam masa yang sama ulama juga menyusun sebelum bacaan itu dia baca dulu Allahumma ajirna minan nar. Disunatkan membacanya pada sembahyang solat maghrib dan juga solat subuh selepas itu 7 kali. 7 kali. Dan tidak dinyatakan pada yang lain daripada itu. Pada solat-solat yang lain daripada itu. Tidak dinyatakan dalam kitab. Jadi di situ juga memberitahu kepada kita bahawa zikir yang kita nak buat tadi adalah berpandukan kepada apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi kita. Jadi itu yang saya dah susun tadi lah. Saya susun balik lagi sekali. Yang pertama, kita lepas saja kita bagi salam, kita mengangkat tangan, kemudian kita baca doa yang kita apa tadi, iaitu doa yang pertama tadi semasa kita membaca salam tadi lah. Habis saja kita bagi salam ni, kita baca tadi Allahumma azab anni alhamma wal hasan. Tu kemudian baru kita baca alhamdulillahilladzi ataupun alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal ya fi kulli hal. Kemudian baru kita baca astagfirullahalazim. Kemudian barulah kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kemudian selepas itu kita baca Allahumma ajirna minan nar pada sembahyang subuh dan sembahyang maghrib sebanyak 7 kali. Iaitu sebab apa 7 kali? Sebab neraka itu 7. Jadi kita nak hindarkan supaya kita diselamatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala daripada memasuki neraka yang 7 tu. Jadi itu kita baca ada sampai 7 kali, iaitu pada maghrib dan subuh tadi. Kemudian selepas itu kita bacalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam ayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Yang ini semua perkataan-perkataan yang kita sebut ni hendaklah membaca secara tartil yang terbaik.
Jangan kita baca brum macam tu ya. Jangan ada. Sebab apa? Sebab itu adalah ayat Quran. Kita kena baca baik-baik. Sebut huruf dia betul-betul. Allahumma antas salam wa minkas salam, macam tu. Jadi setakat mana yang kita boleh laksanakan, kita laksanakan secara bersungguh-sungguh. Kemudian selepas itu kita baca suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai habislah. Sampai habis. Kemudian kalau kita tengok dalam hadis yang kedua yang saya sudah sebutkan tadi, iaitu daripada Abdullah ibnu Al-Zubair, berzikir sesudah selesai solat. Bila berkata hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang saya dah sebut tadi lah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita tengok maksud dia di sinilah, tiada Tuhan lain Allah yang tunggal, tiada sekutu baginya. Kita berzikir tu dalam masa yang sama kita mengingati makna zikir kita tu, supaya dia lebih jadi tumpuan, lebih kepada tumpuan untuk menjadi khusyuk semasa kita berzikir. Jadi kita tidak ingat pada perkara yang lain lah, bukan setakat kita sebut saja di mulut, tetapi kita punya minda kita jauh ke tempat lain. Jadi oleh itu kita tengoklah sedikit makna dia, apa yang dimaksudkan dengan bacaan tu tadi. Kemudian dalam hadis yang ketiga, Mughirah bin Syubhah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai salat, beliau berzikir, maksudnya iaitu ya Allah, dia adalah dapat menahan apa-apa yang engkau berikan, dia adalah pula yang dapat memberikan apa-apa yang engkau tahan. Jadi ini adalah di antara zikir-zikir yang juga dilaksanakan oleh Rasul kita lah. Itu perkara yang seterusnya. Kalau kita tengok dalam kita punya peraturan zikir kita, sebagaimana yang imam bawa tu, maka bolehlah kita ikut. Selepas kita baca suratul Fatihah tadi, kita pun baca ayatul kursi. Ayatul kursi iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi saya rasa tidak ada masalah lah bagi kita dah lancar. Cuma kita nak pastikan sebutan itu benar-benar betul lah, sebab itu adalah ayat Quran. Kita ikutlah hukum-hukum tajwid dah dengan betul. Mana tempat yang panjang, mana ada mat wajib, mat jaiz dia, kita panjangkan sikit. Lebih daripada mat asli, 2 rakaat kan, kita panjangkan. Kemudian mana yang agak ada debu, kita debukan. Mana yang wakaf 1 rakaat, wakaf 1 rakaat. Wakaf 246, wakaf 246. Supaya sempurna bacaan kita tu, dan amalan kita tu menepati apa yang dikehendaki. Jadi kita bacalah, dan juga kalau boleh kita bayangkan dalam pemikiran kita apakah maksud ayat tersebut, sebagaimana yang dalam diberitahu kepada kita dah, kan. Jadi itu perkara-perkara yang ini lah. Kemudian sebagai satu lagi saya nak pesan pada tuan-tuan, mungkin kalau sebagai seorang imam lah, kan, apabila selalunya imam dia membaca semua, kadang-kadang ada di antara imam dia baca habis dia punya menghadap, dia punya kedudukan dia menghadap daripada mula dia baca wirid itu sampai habis menghadap ke kiblat, kan. Tapi disarankan yang sebenarnya bahawa kita baca itu sampai kepada selepas kita baca, kita masuk saja Allahumma ajirna minan nar, kita pusing, kita menghadap kita punya jamaah. Sebab apa? Sebab kita nak berzikir bersama-sama berjamaah. Pada permulaan ni memang kita menghadap ke kiblat, lepas tu kita pusing sama ada kita menghadap ke sebelah kanan ataupun menghadap jemaah.
supaya kita selesa dan jemaah pun nampak ataupun memperhatikan kita apakah kita sebagai dalam satu jemaah ini bersama-sama melaksanakan zikir tersebut. Ini yang disarankan dalam mazhab kita, iaitu peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh para ulama. Dan ada di antara juga mazhab-mazhab yang lain, dia tidak ada zikir selepas solat. Habis saja solat, dia pun bangun, salam, dia salam, kemudian lepas itu mana yang nak zikir duduk balik dan zikir secara bersendirian. Zikir secara bersendirian. Lepas itu habislah. Jadi bagi kita yang diamalkan di negara kita lah, kita berzikir, maknanya kita dah berzikir habis semua, selesai, lepas tu baru kita bersalam-salaman, barulah kita bersurat kan. Itu dia antara amalan yang kita buat lah. Jadi sebagaimana yang saya beritahu pada tuan-tuan tadi, iaitu apabila habis saja kita baca ayatul kursi tadi, maka kita adalah sambungan-sambungan yang lain yang kalau sekiranya kita nak laksanakan, kalau tidak, tak ada masalah, sebab ini perkara sunat. Tapi yang terbaik eloklah kita laksanakan. Contoh, habis saja kita baca syahadallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim, inna dina indallahi al-islam, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ini ialah kalau sekiranya kita bersendirian lah, tapi kalau kita berjemaah ni mungkin ada beberapa jemaah kita ada hal, ada apa ini, maka serengkas mungkinlah kita boleh baca lah. Dan lepas itu kalau mana-mana jemaah yang nak teruskan, kita ada masa lagi untuk sampai kepada waktu isyak, bolehlah kita berzikir di mana-mana, di kawasan masjid itu tak ada masalah. Jangan kita keluar-keluar daripada masjid terus kita cerita benda-benda hal dunia, itu yang masalah juga kan. Lebih baik kita duduk dalam, kita cari mana-mana zikir, kita baca, itu lebih memberi manfaat daripada kita keluar saja untuk tunggu masa nak dapat sembahyang isyak, kita cerita bab hal-hal dunia. Sebab hal dunia ni tak habis. Sampai bila kita nak baca tak habis, nak cerita pun tak habis kan. Oleh itu eloklah masa yang singkat itu kita berilah penumpuan keutamaan kepada bacaan-bacaan zikir tadi lah. Kemudian habis saja situ, kita selalunya membaca ila rabbi subhanallah. Selalu kita baca 33 kali subhanallah, kemudian alhamdulillah 3 kali, dan Allahu Akbar disarankan kepada 34 kali. Jadi campur semua sekali itu, dia jadi 100 kali. 33, 34. Jadi kita bacalah sungguh, subhanallah, subhanallah. Kalau kita sambung, dia jadi subhanallahi, subhanallahi, subhanallah. Dia jatuh. Hak di bawah tu. Kalau kita sambung. Begitu juga kalau kita bertahlil, Allahu Akbar, bertahlil, la ilaha illallah. Kalau habis okey, la ilaha illallah, kita matikan habis. Tapi kalau kita sambung baca, menyambungkan bacaan, kita kena baca lah sambungan dia. Apa sambungan dia depan tu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis, ambil balik nafas. La ilaha illallah, macam tu lah. Begitu juga dengan subhanallah. Subhanallah pun sama, subhanallah, 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 subhanallah. Habis, mati. Start balik. Subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian habis 33 kali, kita masuk, kita kira lah. Yang terbaik kita kira dengan jari kita ni. Saya kira dengan jari ni. Satu jari ni tiga kita punya apa nama pecahan dia ni, tiga punya, kita ada tiga ni, 1, 2, 3. Jadi 3 kali 5, 15 sampai habis 30, masuk lagi 33.
Senang tak payah nak buat tasbih, tak apa, tasbih dah tak apa kan. Kita kira tu, ikut tu. Betul, kita kira semua, jangan lebih jangan kurang. Sebab disunatkan bilangan yang banyak itu. Mana apabila lebih tak disunat dah, tak jadi sunat dah. Apabila kurang pun tak jadi sunat dah. Sebab ulama susun sunat dia 33 kali, dan yang akhir tu 34 kali, dia jadi 100. Kita baca lah. Jadi kita baca ikut tajwid. Subhan, hak pedas, bukan subhanallah, subhanallah, itu hak harimau. Tu saya mengajar tajwid harimau nama dia. Sebab ada gambar harimau, kerana sebut hak harimau, hak yang simpul tu. Tu harimau. Tapi kalau hak yang satu lagi, hak kena cilapi, hak pedas. Itu beza dia. Sebab apa? Sebab saya nak sebut tu, sebab huruf itu bermakna lain, jauh daripada yang kalau kita samakan. Itu satu. Kemudian subhanallah, dan alhamdulillah, hak pedas juga. Alhamdulillah, dan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau kita sambung Allahu akbar, Allahu akbar, roh hadapan ru. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai habislah, sampai 34 kali. Jadi itu bacaan wirid ataupun apa yang kita dah baca, iaitu daripada subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah, Allahu akbar tu 33, 34 kali. Habis baca itu barulah, kalau sekiranya kita nak tambah baca yang lain, kita bacalah, iaitu kita nak katakan kita nak bertahlil, kan, maka kita buatlah tahlil. Kan, kita buat tadi afdal zikri falam annahu la ilaha illallah, kita bacalah 33 kali kalau sekiranya ada kesempatan. Tapi yang terbaik kalau berjemaah ni agak sukar sikit lah, sebab kawan-kawan kita pun mungkin ada hal yang lain, tapi kalau sekiranya kita nak zikir, kita habis saja tu, kita sambung lagi zikir kita tu, kalimah itu tahlil kita 33 ke 70 kali ke ataupun 100 kali ke, itu. Jadi itu amalan-amalan yang kita nak isi lah selepas kita solat. Kemudian habis saja tu barulah kita baca doa lah. Doa ni banyak, tak kisahlah tuan-tuan semua dah maklum dah berhubungan doa ni, doa yang disusun oleh ulama-ulama lah. Jadi ada, kalau kita tengok dalam buku-buku doa pun ada banyak doa yang kita boleh baca, dan kalau boleh kita hafalkan doa tersebut, supaya dan dalam masa yang sama kita juga faham apa yang kita doa, apa yang kita baca, supaya penghayatan itu lebih. Contohnya macam kita nak minta kesihatan, kan, apa doa dia? Kesihatan yang baik, agama yang baik, menetapkan iman kita, itu semua ada dalam doa-doa selepas kita solat. Dan doa selepas solat ni adalah doa yang di antara doa yang afdal, doa yang afdal yang disyurkan oleh Nabi kita. Ada di antara yang kata habis saja solat dia orang bersurat, tapi Nabi selepas saja solat Nabi suruh kita berzikir. Sebab ada di antara sahabat yang apabila saja keluar saja sampai itu mana di situ dia tidak sempat untuk nak berzikir. Nabi bagi teguran kepada sahabat supaya ambil masa sedikit, tak banyak, sedikit, kita berzikir. Sebab apa? Sebab zikir itu, doa itulah senjata orang-orang mukmin. Tidak ada senjata yang paling ampuh adalah dengan kita berzikir, terutama sekali selepas kita mengerjakan solat fardu.
Jadi kalau kita tengok dalam buku kita ni adalah dalam muka surat 110 ni ada diceritakan berhubung dengan kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tu, kemudian kita baca wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa tadi, ini pun kita dah bincang, dan seterusnya juga ada kita boleh membaca doa seperti kalau sekiranya lepas maghrib kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la ma'tiya lima mana'ta wa la wadda lima qadaita wala yanfa'u zal jaddi minka jadd. Yang ini pun ada juga sambungan doa tu. Jadi bolehlah kita tengok doa-doa kita tu dalam buku-buku doa yang selalu ada dalam pasaran lah kan. Kalau nak baca lebih banyak, kita carilah doa-doa yang panjang-panjang, dan kita hayati doa tersebut. Sebab dalam doa itu adalah untuk memberikan berbagai-bagai perkara dalam kehidupan kita, supaya Allah Ta'ala pelihara kita daripada, kalau kita sekiranya berdoa daripada maghrib, Allah Ta'ala akan pelihara kita sehinggalah ke subuh nanti. Iaitu pada malam itu Allah Ta'ala memelihara kita sehinggalah kita sampai mengerjakan solat subuh. Dan daripada solat subuh juga kita berdoa sebagaimana yang saya beritahu kepada tuan-tuan tadi, kita minta Allah Ta'ala pelihara kita pula daripada subuh sampai ke maghrib balik. Jadi bermakna perkara itu berterusan, bersambung daripada maghrib sampai kepada subuh balik kepada maghrib. Maka kita terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak diinginkan, dan kita dapat beramal ataupun membuat sesuatu yang memberi manfaat kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Dia pergi jauh macam itulah. Itulah sebabnya kalau sekiranya begitu juga kalau amalan-amalan yang lain seperti membaca Al-Quran umpamanya, maka kita laksanakan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang berhubung dengan perkara Al-Quran ni agak sukar, terutama sekali kalau sekiranya kita tidak begitu mahir berkaitan dengan ayat Quran ni. Jadi itulah saya syurkan tuan-tuan mendalami lagi perkara-perkara berhubung dengan Al-Quran ni. Sebab kadang-kadang berhubung dengan Al-Quran ni, kalau kita tengok satu hari sebanyak mana kita beramal atau membaca Al-Quran pada hari tersebut daripada perkara-perkara yang lain. Dan bolehlah saya beritahu kepada tuan-tuan, iaitu kadang-kadang kita baca surat khabar lebih lama daripada baca Al-Quran. Kadang-kadang satu hari daripada pagi kita sembahyang sampai balik ke maghrib, sepatah Al-Quran pun kita tak baca. Tak usik pun padam, tak usik pun Al-Quran kan. Jadi perkara lain dah 2 kali 3 kali berlipat ganda dah kita laksanakan. Kalau baca WhatsApp tu jangan tak berhenti kita baca, tapi Al-Quran kita tak usik lagi. Yang ini kita kena ubah balik. Lepas kita solat ataupun lepas apa, kita amalkan. Kita dan amalan baca Al-Quran ni kita rasa satu hari tu mesti melebihi daripada bacaan-bacaan yang lain. Mudah-mudahan Allah akan buka pada pintu hati kita supaya kita dapat beramal dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat tu yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Kalau sekiranya ada soalan, ada perkara-perkara yang nak tanya, kita bagi peluang sikit, silakan. Jadi berhubung dengan zikir ni, selain daripada buku yang kita gunakan Hidayatus Sibian ini, boleh jugalah kita tengok kepada kitab Al-Azkar, iaitu karangan Imam Nawawi. Jadi kita boleh tengok tu dari muka surat 117, berhubung dengan perkara-perkara zikir setelah solat.
zikir-zikir setelah solat, iaitu adalah diberitahu di sini, sehingga kita dapat melaksanakan yang terbaik. Ya, silakan. Ya. 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 Imam balik. Ya. Itu satu amalan yang kita sering nampak lah, di mana-mana di masjid. Kadang-kadang habis saja bagi salam, terus makmum melaksanakan solat sunat. Solat sunat tidak ada masalahnya sebenarnya, tapi yang terbaiknya eloklah kita ikut apa yang imam bawa tu, sebab apabila kita berjemaah ni, dia punya fadilat dan lebih dia lain sikit daripada kita beramal secara bersendirian. Jadi kita rebut peluang-peluang macam ni. Sebab apa? Dalam bacaan-bacaan tersebut, kadang-kadang bacaan kita tak berapa clear, tak berapa kena, tapi oleh kerana bacaan imam tadi kita ikut secara bersama, maka kita dapat memperbaiki dan antara bacaan-bacaan itu. Jadi dalam masa yang sama, kita dapat bersama-sama melaksanakan wirid ataupun zikir kita tadi. Bukanlah jadi satu perkara yang salah apabila kita bangun buat solat sunat. Mungkin kita ada hal lain setelah itu kan, untuk kita nak laksanakan, itu tak ada masalah. Tapi yang terbaik selagi kita tidak ada orang kata perkara-perkara lain lah yang kita nak buat, eloklah kita habiskan bersama-sama imam. Kadang-kadang imam ni masa maghrib tu dia seboleh-bolehnya sependek mungkin lah wirid tu. Sebab apa? Masa dia sangat pendek. Kalau boleh ambil masa yang agak lepas tu kita bagilah peluang kepada jemaah kita, mana yang nak berwirid panjang dia akan melaksanakan secara bersendirian. Tapi secara umum kita ambil secara ringkas, kemungkinan yang seringkas yang baik. Dan apatah lagi kalau sekiranya pada solat-solat yang lain kan, kalau sekiranya agak masa tu dah terlalu lewat, maka eloklah kita sebagai imam kita ada pertimbangan juga pun, jangan pukul rata semua. Lepas saja katakan ceramah habis pukul 9, kalau dia bawa sampai setengah jam, sampai 9:30 pun dah habis kan. Jadi ada pertimbangan supaya kita jemaah kita tidak menjadi gelisah, sebab masa itu juga memainkan peranan kan. Dan kita bagi peluang kepada jemaah kita untuk berwirid dan berzikir secara bersendirian, tak ada masalah. Boleh jadi ada lagi soalan? Tak ada. Jadi kalau tak ada, kita tangguh sebab dalam bab solat ni saya rasa saya dah cover habis dah semua dah silap saya. Cuma saya tak cover solat yang tidak ada rukuk, itu saya belum cover lagi lah. Tapi yang itu kita bagi peluang kepada orang yang mahir berhubung dengan itu iaitu solat jenazah. Sebab apa? Solat jenazah ni dia akan berturut start daripada mula. Proses itu dilaksanakan. Saya dengar JK Surau ni akan memanggil satu ustaz lah. Ada baru ni kita dapat ustaz memberikan satu kupasan berhubung dengan bab jenazah ni daripada A sampai Z. Yang itu yang terbaik lah. Jadi kalau ada diberi peluang, eloklah kita sama-sama menghadiri kursus tersebut untuk kita memantapkan lagi lah amalan kita berhubung dengan perkara itu. Jadi saya tak ada kemampuan nak menyampaikan itu. Saya ingat lebih cari ustaz-ustaz yang lebih pakar, sebagaimana yang kita masa kita buat Ma'al Hijrah yang baru-baru ni, itu adalah lebih ini lagi.
lebih orang kata berkesan lagi, ataupun pemahaman kita lebih baik. Jadi okey, kalau tak ada kita tangguh, dan kita jumpa lagi, dan mungkin tengoklah kalau sekiranya kita ada perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan solat, saya akan cuba huraikan untuk pas perjumpaan kita yang akan datang. Kalau tidak, saya akan cuba ambil beberapa kitab yang lain lah, untuk kita mendalami juga berkaitan dengan solat ini, setakat dulu. Dan nota-nota yang saya janjikan saya akan cuba berikan kepada tuan-tuan, untuk kita dapat jadikan sebagai satu panduan untuk kita beramal, insyaAllah. Jadi setakat dulu, kemudian kita jumpa lagi pada masa yang datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.